sebagai perancang pengangkutan, saya tahu apa yang terbaik untuk negara. Dan saya bagi jaminan, kita akan cuba sedaya upaya mendengar pandangan semua dan kita melakukan yang terbaik dengan kos yang menjimatkan kita semua. Dengan cara itu kita mengoptimalkan nikmatnya kepada rakyat dan juga negara. Itu yang akan kita lakukan. Sama ada jajaran asal ataupun jajaran yang dicadangkan oleh PH sebelum ini. Kita berpandangan bahawa jajaran asal seperti yang dikatakan oleh Menteri soal kargo, soal port to port, soal pertumbuhan kawasan mentekap Temeloh dan Karak, supaya pelabuhan darat akan terbina di kawasan ini adalah menjadi satu perkiraan yang sangat penting yang harus mendapat perhatian daripada kementerian. Saya berharap kementerian akan memutuskan secara profesional demi untuk pertumbuhan ekonomi negara, bukan satu keputusan politik yang tidak menguntungkan negara. Dari jajaran lama adalah satu keputusan yang tepat yang harus diberi pertimbangan oleh Kementerian Pengangkutan. Bagaimana pandangan Yang Berhormat Menteri? Yang Berhormat Menteri, perkara yang sama. Kejap, Yang Menteri nak jawab ke nak kumpulkan soalan? Ya, saya pun ada soalan. Kumpulkan soalan, Cameron silakan. Allen ada soalan. Terima kasih Tuan Ketua. Berkenaan dengan ECRL juga, soalan saya berkenaan dengan jajaran juga, sama ada akan digunakan jajaran lama ataupun jajaran baru seperti yang dicadangkan oleh PH. Kerana jajaran yang lama itu melibatkan impak kepada alam sekitar. Jadi seperti Rompin tadi kata nak kekalkan, tapi pada pandangan saya dia akan ada impak kepada alam sekitar. Kita mahukan konektiviti itu, tetapi not at the expense dengan izin Tuan Ketua, alam sekitar. Terima kasih. Ketua Menteri berkaitan. Yang Ledang. Berhormat Menteri, Dari Ledang. kejap. Saya jawab daripada Pahang dululah. Okey, Cameron Highlands sama. Ada soalan, kalau mungkin Okay, Menteri ini boleh dulu. jawab. Saya jawab ini dulu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pagi tadi saya telah menjawab. Jajaran C ini kita tidak akan melengah-lengahkan. Malahan dalam proses perbincangan dengan Kerajaan Negeri Selangor juga. Dan kita telah membuat pembentangan kepada EPU, pada UPEN negeri. Dan akan masuk dalam SPC dalam minggu ini juga. Kita berbincang, kita bermusyawarah, kita akan tentukan apa yang terbaik untuk negeri. Dan kita melihat ni secara profesional. Saya boleh beri jaminan kepada kedua-dua yang ahli yang berhormat, kita kena melihat isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuantan tadi. Memang betul. Sebelum tu ramai yang ada keraguan. Apakah projek ini akan menyebabkan warisan kita ataupun pemelihara warisan ini akan terjejas? Jawapannya ialah dengan adanya formula ataupun penyelesaian yang dapat kita mengelak kawasan daripada kita nak merosakkan permatang kuasa itu, apatah lagi kalau kita ada satu opsi yang lebih baik, tidak menyentuh pun warisan itu, saya rasa sesuatu yang boleh kita cadangkan ke kerajaan negeri. Dan itu pun telah kita lakukan untuk makluman Yang Berhormat. Kedua, empangan batu. Ini ada satu isu di mana jaraknya. Dan kita telah membuat pembentangan kepada pihak kuasa negeri juga. Kita bincang. Dan kalau ikut jajaran itu, mungkin kita kena elak. Sebab apa? Kita mahu menjaga alam sekitar. Sebab itulah kita ada engineering solution dalam soal ini. Dan kita tidak merosakkan alam sekitar. Dua perkara yang menjadi keraguan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan kerajaan negeri, kita ambil maklum. Kita sediakan maklumat dan juga solution yang ada kepada kerajaan negeri. Dan kita sama-sama kita berunding supaya satu perkara yang boleh kita capai kata sepakat dan akhirnya atas kepentingan rakyat kita lakukan yang terbaik untuk menyambungkan mereka daripada pantai timur ke pantai barat. Dan kesinambungan dengan pelabuhan-pelabuhan ni, saya beri jaminan. Apa yang penting ialah pelabuhan Klang di mana ada North Port, West Port, pelabuhan Kuantan, kita ada Kemaman Port, kesemua ni akan kita gabungkan sekali melalui ECRL. Itu yang kita nak lakukan. Jadi jajaran itu kita kena lihat dua perkara yang Berhormat Kuantan sebut dari segi alam sekitar. Dan kita juga membincangkan soal perkampungan orang asli. Kalau ikut jajaran masa PH, ada 4 kampung orang asli. Dan untuk asal dia ada 1. Dan ini juga kita kena selesaikan dengan baik. Dan begitu juga social impact assessment. Pengambilan balik tanah. Kesemua ini kita bincang
dan dalam tempoh terdekat akan ada satu mesyuarat lagi yang dihadiri oleh menteri-menteri besar dan juga ahli-ahlinya di bawah majlis perancang fizikal negara, dan kita akan muktamadkan dalam tempoh terdekat. Dan kita akan buat satu keputusan secara profesional. MOT akan memberi pandangan, berbincang dengan sebuah pihak, dan ini yang terbaik untuk kita nak memajukan Pantai Timur bersama-sama dengan apa yang perlu kita lakukan ialah pastikan projek ini adalah satu projek yang viable. Jadi ini adalah jawapan saya tentang ECRL, dan saya boleh maklumkan kepada Yang Berhormat dari masa ke masa tentang perkembangan terbaru. Dan berikut saya akan teruskan Menteri, kepada... boleh saya soal ledang? Ledang. Di sini. Cameron. Cameron. Yang ini betul. Saya amat setuju dengan apa yang telah dinyatakan Menteri tadi untuk pindaan undang-undang. Dengan izin, it will be a deterrent. One perspektif yang kita kena lihat adalah compliance. Sama ada rakyat kita mampu dan kemudahan yang kita beri pada mereka untuk compliance ini dilaksanakan. Untuk makluman Menteri, Cameron Highland, tempat yang terdekat untuk JPJ mengadakan test mendapatkan lesen, yang terdekat Ipoh lebih kurang hampir 100 km, yang lagi satu di Kuala Lumpur lebih kurang 100 km. Jadi saya sarankan moga diadakan pusat untuk mengambil lesen. Ini kerana sebab lesen dengan insurans ada kaitannya. Yang Berhormat Cameron Highlands, kebetulan sebentar tadi saya berjumpa dengan pengarah JPJ Perak. Kita membincangkan isu ni yang dibangkitkan Yang Berhormat. Kata susah sangat untuk orang asli nak keluar. Jadi kita akan memudahkan. Kalau JPJ Pahang boleh membantu, kalau tidak pun kita akan gunakan perkhidmatan daripada sebelah Perak. Jadi itu yang tadi baru kita berbincang lebih kurang 3 jam yang lalu, dan saya akan maklumkan Yang Berhormat, saya dah arahkan Ketua Pengarah untuk lakukan terbaik untuk masyarakat orang asli di sana. Saya teruskan dengan projek KVDT 1 dan KVDT 2. Menteri, boleh saya sebut tentang ECRL tadi? Ada kaitan dengan ECRL. Ya. Terima kasih. Saya sambut baik tadi saranan oleh Mohd Menteri berkenaan dengan kepentingan yang dilihat supaya ECRL ini mendapat manfaat, kebaikan dan keseluruhannya untuk rakyat, terutamanya dari segi manfaat ekonomi. Cuma saya nak dengar juga penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan kos. Kerana yang saya difahamkan, kos asal bagi ECRL ini adalah 44 bilion ringgit, ya, ataupun 64 milion ringgit per kilometer, 64 juta ringgit per kilometer. Sedangkan itu yang telah pun dibuat di bawah Pakatan Harapan. Sedangkan pada original dulu, yang asalnya kos ini adalah 65.5 bilion ringgit ataupun 95 juta ringgit per kilometer. Pada masa yang sama, kita juga dimaklumkan pada masa dahulu bahawa kos ini sebenarnya 81 bilion juta ringgit jika kita ambil kira perbelanjaan dari segi faedah dan juga pinjaman-pinjaman yang terpaksa diambil untuk memastikan projek ini dapat dilaksanakan. Justru saya ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah pertimbangan yang diambil oleh pihak kerajaan dari segi kos yang terlibat, kerana dibimbangi kos ini akan meningkat kembali dan pada masa keadaan di mana kita menghadapi ekonomi yang meleset, di samping kita juga menghadapi COVID dan kita memerlukan jumlah wang yang besar untuk memulihkan ekonomi. Adakah pertimbangan kos ini diambil kira juga? Walaupun saya faham ada return on investment, ada economic benefit dengan izin dan lain-lain. Tapi saya harap ianya jadi pertimbangan di bawah pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tanggung. Pertanyaan yang saya tunggu-tunggukan. Kerana saya berhajat untuk terangkan selepas itu. Tetapi Yang Berhormat tanya, tidak ada masalah. Saya tidak mahu ada orang membuat salah tafsiran bahawa kononnya apabila kita balik ke jajaran asal, maka kosnya akan meningkat sehingga 21 bilion tambahan. Ini tidak benar. Saya ingin berikan sedikit penerangan apa yang berlaku. Dalam pakej A, pakej B, saya bagi contoh, kalau daripada Kota Baru ke Dungun, apa yang kita lakukan jajaran dulu, iaitu zaman BN, di mana kita buat di sebelah pantai, ya, pesisir pantai, dan apabila PH ambil alih, dia anjak ke depan, iaitu ke kawasan yang lebih dalam,
iaitu di kawasan yang tanah dibeli oleh kerajaan. Bermaksud kita tidak perlu melakukan pengukuhan tanah. Soil consolidation tak payah buat. Enforcement tak payah. Jadi dengan cara ini skop tu telah dikurangkan, dianjak ke depan. Ya betul. Dari segi kesaling hubungan tu mungkin ada orang kata jauh sikit, tak apa. Tapi sudah kita boleh buat reduction in terms of scope of work 4 bilion. Kerana kita tak masuk skop tu, kita tak payah buat skop-skop tu, kita buang. Bermaksud tak payah belanja duit itu. Pada waktu yang sama juga, kalau kita lihat elemen asal, di mana ada double track formation, ini jumlahnya 10.5 bilion. Saya boleh hafal. Tetapi apabila Tun Daim ke China, apa yang dibuat ialah 10.5 bilion itu dikurangkan dan secara provisional. Yang 44 bilion yang Tun Daim Zainuddin umum tu belum lagi mengambil kira 2.379 bilion ringgit sebagai provisional sum untuk apa? Untuk 2.789 bilion ringgit itu adalah untuk sebahagian daripada double track formation. Bermaksud apa? Kalau dulu 2 laluan, sekarang jadi 1. Bila sampai 20 stesen tu dia akan buat loop system. Maka pengurangan skop itu menyebabkan kita boleh tidak belanjakan 8 bilion itu. Tetapi kalau jangka panjang kalau dibuat, kita kena gunakan kos itu. Tapi kita gunakan pendekatan ni. Apabila dah bincang macam tu, tak apa, kita buat satu. Kita buat loop system. Dengan cara ini, kalau jajaran asal kita nak balik ke jajaran asal, kita gunakan pengurangan skop ini, pendekatan yang sama. Dan akhirnya kita akan mencari menggunakan satu package mengikut kemampuan kita dan dia jauh daripada apa yang ditetapkan kerana pengurangan scope of work. Itu yang saya nak terangkan bagi yang buat. Satu lagi, kalau kita sebut, tadi saya dengar yang mau kata 44 bilion. Belum tambah lagi 2.389 bilion itu untuk provisional sum untuk double track. Dan satu lagi, iaitu 1 bilion lagi untuk dibelanjakan untuk apa? Dia kena buat apa? Dia kena abandonment cost kerana kita tak ikut jajaran asal. Itu kena juga. Dan kalau kita masukkan double track formation mengikut zaman formula PH dan ada lagi jajaran selatan itu mengambil kos 2.379 kerana lebih panjang. Jadi itu juga provisional cost yang dimasukkan. Jadi apabila kita sebut tentang perkara ini, kita kena tengok setiap satu berapanya. Akhirnya kita akan lakukan mengikut kemampuan kita, berapa package yang ada, gunakan itu sebaiknya untuk selesaikan masalah. Dan apa yang menjadi masalah utama sekarang, saya terangkan pada Dewan yang mulia ini, kita tak selesai masalah serendah. Bypass ni telah disebut 5 kali oleh mantan-mantan menteri pengangkutan. Dan memang ada keperluan mendesak untuk buat. Kenapa? Semua kargo-kargo daripada utara, dia sampai serendah, dia kena masuk ke Kuala Lumpur melalui KL Sentra. Semua bahan kimia melalui KL Sentra. Baru sampai Pelabuhan Klang. Itu mengambil masa, membazir masa 1 jam 45 minit. Maka formula asal, apabila sampai mentakap ke Bentong-Bentong ke ITT Gombak, dari Gombak terus ke Serendah, kita akan buat 2 track. Meter gauge turun satu lagi standard gauge. Dua-dua selari sampai ke pelabuhan. Itu kita dapat sekaligus menyelesaikan masalah di situ juga. Ini demi kebaikan. Jadi selepas tu, Klang Valley double track, kita boleh tambah frekuensi kita. Kerana pengangkutan kargo ni yang menyebabkan banyak lagi passenger yang kita tak boleh bawa. Sebab itulah saya kata, kita dari segi kos tu, dia ni sebahagian daripada package lama. Jadi apabila kita melalui selatan, apa yang jadi masalah sekarang ialah kita electrify daripada Kota Baru sampai Dungun-Dungun sampai Takap. Bila sampai jajaran selatan, sampai Jenjarum, kita kena berhenti electrify. Selepas tu kena gunakan diesel unit, tukar loko, potong Pulau Keri, sampailah Pelabuhan Barat. Itu yang menyebabkan masalah. Kita tengok balik secara teknikal. Sebagai perancang pengangkutan, saya tahu apa yang terbaik untuk negara. Dan saya bagi jaminan, kita akan cuba sedaya upaya mendengar pandangan semua dan kita melakukan yang terbaik dengan kos yang menjimatkan kita semua
Dengan cara itu kita mengoptimalkan nikmatnya kepada rakyat dan juga negara. Itu yang akan kita lakukan.